Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kuih keria, kuih pau, orang Melaka apa khabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada pengerusi majlis yang Ustazah, kalau tak silap Ustazah Setiausaha, Setiausaha Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau Melaka. Yang Ustazah hormati, lagi segani yang berusaha, Encik Hafiz selaku pengerusi Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau Melaka. Tuan Imam Masjid Asy-Syuja'ah, pegawai syarak, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Asy-Syuja'ah Merlimau Melaka. Ibu-ibu, kat tangan ibu-ibu. Semangat ibu suruh datang depan terus duk nak berpangku kat Ustazah. Ayah-ayah, mana ayah-ayah ni? Angkat tangan ayah-ayah. Masya Allah. Atuk mana? Atuk, mana Atuk? Wan. Masya Allah. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kerana pada malam ini, malam yang kita kata ialah esok masuknya tahun baru Masihi, ya tuan-puan sekalian, 2023. Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Ini pilihan ya tuan-puan ya, ini terpilih ni. Untuk berada dalam rumah Allah, Masjid Asy-Syuja'ah, yang Ustazah nampak daripada luar tadi pun, Ustazah kata dah subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Beruntung orang Merlimau. Ya, ada masjid yang begini indah dan cantik. Dan Ustaz percaya itulah yang diusahakan oleh ahli jawatankuasa masjid dan semua ahli qaryah untuk mengimarahkan Masjid Asy-Syuja'ah yang Ustaz pasti sangat dekat di hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersilaturahim. Inni uhibbukum fillah. Nak jawab macam mana? Macam mana cik nak jawab cik? Tak tahu cik dah. Inni uhibbukum fillah, saya sayangkan tuan-puan semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Jawapan dia kalau dalam bahasa Arab, ahabbakallah ataupun ahabbakillah. Saya sebut sekali ya, lepas tu buat lagi sekali ya. Ahabbakillah allazi ahbabtali fi. Ulang balik. Yang mana yang ingat? Fi belakang je kan? Maksud dia, kecintaan Allah kepada kamu atas kasih sayang kamu kepada kami kerana Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Wajib kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, Ustazah perkenal diri dululah ya. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang cam tak cam,
Ada yang rasa macam pernah tengok kan ya, ataupun rasa macam suara ni pernah dengar. Jadi sebagai tetamu ya tuan-puan, Ustaz perkenal diri terlebih dahulu. Ustazah Nur Hafizah Musa, lahir tahun 1975, 21 hari bulan 12. Tolong kira Kak, berapa umur Ustazah? Ya, baru lepas saya lahir tapi hadiah yang lewat kita terima. Ya, 21 bulan 12, anak jati kelahiran Kampung Kuala Jempol, Bahau Negeri Sembilan. Kalau ini Alur Gajah, cakap Nagori dah Ustazah. Ya, belajar lu kat Ma'had Ahmadi Gemencih. Pulau apa? Pulau Sebang. Pulau Sebang kan? Ya. Itu memang ramailah geng-geng Ustaz kat situ. Alur Gajah, kawan-kawan, makcik-makcik, ya, kawan baik Ustaz orang Alur Gajah. Dan mereka masih bercakap menggunakan bahasa logat Negeri Sembilan. Ya, anak jati Negeri Sembilan, anak seorang ustaz dan ustazah. Kemudian sambung pelajaran ke Ma'had Ahmadi Gemencih. Sebelum tu di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Ya, saja cakaplah kau adalah kat sini alumni ke kan? Kemudian menyambung pengajian dalam bidang bahasa Arab dan pengajian Islam ke Yarmouk University Jordan. Balik tahun 98 tuan-puan, habis yang 4 tahun tu kan, nikah terus. Terus kahwin. Sampai jodoh. Cuma dalam list yang nak memerisik meminang tu tak ada orang Melaka. Tak ada orang Melaka, sungguh cakap ni. Orang Kelantan ada, Terengganu ada. Cukuplah semua negeri kat Malaysia ni. Melaka tak ada. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, qadarullah, berumah tangga dengan seorang jejaka ganteng dari Kota Baru, Kelantan. Jadi ni orang Negeri Sembilan bertemu orang Kelantan. Alhamdulillah Allah kurniakan, kalau ikutkan Ustazah melahirkan tu 11 kali, mengandung 11 kali, tapi yang ada sekarang sampai besar ni 7 orang. Ada 2 menantu, insya-Allah tahun 2023 Januari atau Februari bakal dapat cucu. Alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah jadi nenek lah. Ya, sibuklah nanti. Insya-Allah. Dan Ustazah pernah bertugas selama 23 tahun sebagai pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Alhamdulillah, 2 hari bulan 5 baru-baru ni Ustazah telah pun bersara pilihan. Ya, dan dapatlah memberikan lebih tumpuan kepada inilah ya kegiatan-kegiatan dakwah khususnya bersama dengan para muslimah ya, khususnya alhamdulillah. Jadi itu sikit sebanyak tuan-puan tentang Ustazah, bukan orang jauh, jiran tuan-puan, orang Negeri Sembilan. Ya, faham tak kalau cakap negeri ni? Faham kan ya, senang ya kan ya. Jadi alhamdulillah dapat bertemu dengan tuan-puan di Masjid Asy-Syujaah pada malam ini. Bagi Ustazah satu nikmat dan rahmat yang sangat indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tajuk kita malam ni tuan-puan? Siapa tahu? Ni ada jenis yang datang ni tak kisahlah Ustazah tajuk apa. Tak pernah kisah tajuk. Siapa tahu tajuk kita malam ni, angkat tangan yang tahu. Yang tak tahu angkat tangan, yang tak tahu. Ni orang lelaki ni tak tahu nampak gaya ni. Entahlah Ustazah. Kita ada tajuk, kalau tengok kat poster yang Cik Hafiz bagi tu, kita ada tajuk. Mana Ustaz tak boleh memandai Ustazah je. Tajuk kita adalah berbaik sangka. Boleh, bersangka baik pun boleh, berbaik sangka pun boleh. Ya. Kita ada tajuk malam ni tuan-puan. Kita nak khusus tajuk kita. Masya Allah, Ustazah pun cuba berfikir. Kenapa tajuk ini jadi pilihan di ambang tahun baru? Masya Allah. Sepatutnya soalan ni Ustaz tanya dekat Cik Hafiz. Ya, agak-agak kenapa tajuk ini
jadi pilihan diambang tahun baru tuan-puan. Cuba tuan-puan fikir. Apa hikmah dia? Tajuk kita malam ni adalah berbaik sangka. Bersangka baik. Ustazah cuba renung tuan-puan, apa agaknya yang tersirat ataupun yang tersurat daripada tajuk? Nampak dah muka berfikir tu. Nak jawab angkat tangan. Kenapa esok pagi 1 Januari 2023 malam ni kita nak bercakap pasal berbaik sangka? Bagi ustazah tuan-puan sekalian, pertama syabas kepada Masjid Asy-Syuja'ah yang telah memilih tajuk yang jarang-jarang diketengahkan. Selalu kalau panggil ustazah ni tuan-puan, tak ada cerita lain. Cerita keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, cara jaga anak, cara nak bercucu. Itu ialah tajuk dia. Hari ni dia bagi tajuk bersangka baik. Masya Allah, terima kasih. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, esok ni, insya Allah, kalau hidup lagi kita semua, bermakna esok adalah satu pemberian yang baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Pemberian yang baru, hari yang baru, modal yang baru, semangat yang baru, tahun yang baru, kita yang baru. Tapi tuan-puan kena faham, kita takkan dapat segala yang baru-baru tu kalau hati kita tidak bersih. Sama je tuan-puan, kalau hati tak bersih, tahun 2020 macam tu, tahun 2021 pun macam tu, datanglah tahun 2040 sekalipun, datanglah tahun bila pun tuan-puan, hati kalau kotor, tak boleh move on. Tu cakap bahasa Melaka kan, move on kan? Tak boleh move on. Tak boleh perbaiki keadaan. Tak boleh semangat nak ke depan, tak boleh. Kenapa? Sebab hati tak bersih. Apa di antara indikator ataupun tanda hati yang tidak bersih? Jawabnya ialah apabila tidak boleh bersangka baik. Tak boleh sangka baik. Tak boleh baik sangka. Asal orang datang ceramah, duduk kat tiang, apa dia akan kata? Tu kat duduk kat tiang tu nak lolap lah tu. Marah pula orang duduk kat tiang kan. Dia panggil orang duduk kat tiang KRU, kumpulan rambut uban dia kata. Tanda-tanda tua. Nampak tak tuan-puan? Kalau tak baik sangka, pandang sepintas lalu pun, macam-macam datang dalam fikiran dan hati kita. Macam-macam. Akak tak pernah datang pun masjid sebelum ni. Kenapa tiba-tiba datang pula? Tu dia ada lah tu. Nak jual Tupperware lah tu. Nak jual ketat lah tu. Nampak tak tuan-puan? Terlalu mudah manusia untuk bersangka buruk. Hari ni tuan-puan sekalian, Ustazah cuba sangat nak kupas betul-betul tajuk bersangka baik. Supaya apa? Sebab ia adalah benda yang sangat besar untuk kita semua memulakan tahun baru 2023 insya-Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang baik. Dengan qalbun salim. Qalbun salim maksud dia hati yang sejahtera. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, apa maksud berbaik sangka? Ataupun apa yang disebut perkataan baik sangka dalam bahasa Arab? Kalau dilihat macam mana Islam melihat kepada bersangka baik. Maka kita akan bertemu dengan satu istilah, namanya ialah husnul dhan. Husnul dhan. Lawan dia apa? Su'uz dhan. Boleh ulang tak tuan-puan? Yang baiknya mana? Husnu ke su'? Husnuzan. Yang buruknya apa dia? Su'uzan. Secara istilahnya tuan-puan sekalian, apa dia husnuzan?
Husnuzan adalah berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah perbincangan bersangka baik yang paling asas, yang paling utama. Apa dia? Bila kita boleh berbaik sangka terhadap segala ketentuan, segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kita ni tuan-puan sekalian, tiap nafas yang kita tarik ni, siapa sini tak tarik nafas kat tangan? Saya dah sejam tak tarik nafas, Ustazah. Mati. Tarik nafas ke tak tarik nafas ni? Tarik, hembus tak? Hembus. Tarik, hembus, tarik, hembus, tarik, hembus. Setiap nafas yang kita tarik tu tuan-puan sekalian, bersama-sama dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah ketentuan dia. Ada orang tengah tarik nafas, perut dia lapar. Siapa lapar kat tangan? Ramai yang lapar ni. Dah makan ke belum malam ni? Sian makruh tau berceramah dengan orang lapar. Jadi bila makruh tu jangan panjang sangatlah ceramah kan, ya. Ustazah alhamdulillah dah makan sampai-sampai je. Mana Puan Latifah dia bagi Ustazah makan nasi impik dengan rendang ayam. Ui, masya-Allah, alhamdulillah. Jadi Ustazah tak makruh lah, ceramah lama Ustazah dah kenyang. Ya, tuan-puan yang dengar makruh. Maknanya ada orang macam Ustazah sedang bernafas tapi perut Ustazah kenyang. Tuan-puan sedang bernafas tapi perut? Jawab Kak. Lapar. Ada orang sedang tarik nafas duduk bersila. Ada orang sedang tarik nafas first class duduk atas kursi. Macam Ustazah lah duduk atas kursi juga. Setiap orang ni tuan-puan sekalian, dia tarik nafas, dia lepas nafas bersama dengan ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tarik nafas, dia tu suami orang. Ada orang tarik nafas, dia tu bujang terang-tang-tang. Datang masjid pun selain daripada ibadah, sambil-sambil nak cari, cik ni, suuzon tu cik. Cik jodoh kata makcik ni. Sebab ketetapan atas setiap kita tak sama tuan-puan sekalian. Ustazah tarik nafas, Ustazah ada 7 anak. Mungkin ada orang tarik nafas, dia langsung tak ada anak setelah 17 tahun kahwin. Nampak tuan-puan sekalian? Tapi bila sebut bersangka baik, benda paling asas adalah yakin bahawa setiap ketetapan Allah, ketentuan Allah ke atas diri kita masing-masing, itu adalah sesuatu yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terbaik. Terbaik tuan-puan. Benda paling besar kita nak melalui hidup kita esok, lusa, kita kata tahun baru. Bersihkan hati kita apa dia? Ya Allah, alhamdulillah, segala-galanya ya Allah, baik-baik belaka. Ya Allah, alhamdulillah, segala-galanya ya Allah, baik-baik belaka. Walaupun kerenah aku ni ya Allah, baru lepas marah, baru lepas mengamuk, baru lepas tak sabar. Macam-macam kerenah yang kita buat dalam hidup ni tuan-puan, respon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biarlah pada malam ini kita kata apa? Ya Allah, segala apa yang Engkau takdirkan kepada aku, yang Engkau tetapkan kepada aku, yang Engkau pilih untuk aku, yang Engkau tentukan untuk aku, segalanya baik-baik belaka ya Allah. Cuba tuan-puan sebut ayat tu sekarang dalam hati masing-masing. Sambil pegang lutut tu cik. Sikit lutut ni, sikit lutut. Baik-baik belaka ya Allah, sakit lutut ni. Alhamdulillah. Sungguh tuan-puan. Sampaikan Cik Hafiz ustazah, bagi ustazah lah, ya Allah ni mesti ada hikmah besar ni. Kenapa tajuk bersangka baik ni yang aku kena ulas. Untuk menyambut
1 Januari. Ya, esok. Sebab kita orang Islam ni dia ada bulan Hijri, ada bulan Masihi. Tapi tak kisah tuan-puan. Sebab apa? Yang penting setiap hari yang datang adalah hari yang baru untuk kita semua. Maknanya apa dia tuan-puan sekalian? Kalau kita tidak boleh bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Barrur Rahim, yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha memiliki, yang maha tahu, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rashid, Al-Syakur, Al-Sabur, Al-Basir, Al-Sami' dan segala asma'ullahil husna. Dengan Allah yang maha sempurna dan maha hebat, kita tak boleh nak bersangka baik. Ustazah berani tepuk meja tuan-puan nak beritahu, sangka baik dengan manusia lagi tak boleh. Setuju? Kalau dengan Allah yang maha sempurna, yang maha adil, yang tak pernah menzalimi sesiapa pun, tiba-tiba kita tak boleh bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, apa jaminan akak-akak nak bersangka baik dengan suami kat rumah yang tentu dah bukan maha adil, yang tentu dah bukan maha kaya, yang tentu dah bukan maha melihat, yang tentu dah bukan maha sempurna. Lebih-lebih tidak mampu, tuan-puan sekalian. Takkan mampu. Sudahnya apa dia? Bergaduh lah kerja. Sudahnya hidup tak pernah bertemu dengan ketenangan. Kenapa? Susah tu belum datang, tapi dia dah rasa lebih awal kerana sangka buruk kita kepada orang lain. Sangka buruk. Penat sangka buruk tuan-puan. Tak boleh move on orang sangka buruk. Tak boleh maju. Tak boleh maju orang sangka buruk. Tapi apa asas yang saya cakap tadi tuan-puan? Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Allah. Kadang-kadang ada orang bila Allah Subhanahu wa taala uji tuan-puan dengan kesakitan. Mungkin ada dalam masjid ni orang yang sakit. Kadang-kadang ada yang datang ceramah ustazah, lepas habis ceramah, masa salam Zah beritahu ustazah, saya kanser. Saya tanya stage berapa, stage 2 ada, stage 3 ada. Maknanya dia sakit, dia datang masjid. Itu tak masuk yang sakit macam-macam lah. Sakit lutut, sakit belikat. Sakit apa lagi kak? Kencing manis. Siapa sini kencing manis kat tangan? Saja suruh angkat tangan sebab orang lapar ni kena banyak exercise. Tak ada kencing manis Masya Allah, jarang tak ada kencing manis. Ni mesti makan limau Kurang kencing manis. Ada? Tu, darah tinggi ada, darah tinggi. Gout? Ada, semua ada. Belah perempuan ni banyak penyakit. Belah lelaki memang redha bersangka baik. Sampai tak tahu dia sakit. Sampai tanya ada penyakit tak? Senyap, itu memang sangka baik. Ya senyap, sangka baik dengan Allah. Penyakit pun tak tahu. Boleh jadi tuan-puan, ada yang datang ni tuan-puan dalam keadaan apa? Keadaan sakit. Ya macam-macam penyakit. Makna nak bagi tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menerima sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambut macam mana? Kalau ustazah bagi kalau Zah bagi, katalah Zah bagi hadiah. Ni iPhone ni. Ustazah bagi dekat puan kan, kat Hajah. Cara Hajah sambut macam mana? Cara sambut dia bangun kan, ambil ulur tangan, cakap terima kasih ustazah, kita selfie sikit ustazah. Tu cara sambut dia lah. Lepas tu letak kat Instagram, terima kasih ustazah, tag ustazah kan, sebab bagi hadiah. Itu kita sambut pemberian orang. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sambut macam mana? Apa yang Allah bagi? Sakit. Allah bagi macam-macam tuan-puan sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya tidak akan mampu dihitung. Nikmat terlampau banyak. Allah bagi nikmat, Allah bagi ujian.
Sekarang soalan Ustazah, macam mana kita menyambut pemberian Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya sakit. Tuan-puan, saya percaya tak ada orang tak sakit kat sini. Tak ada orang yang tak pernah sakit. Tak pernah sakit ni ujian besar. Ni saya cakap. Tak pernah sakit ni tuan-puan, hati-hati. Antara orang yang tak pernah sakit adalah Fir'aun. Sampai tak ada orang nak letak nama Fir'aun pun untuk keturunan dia. Walaupun kita kata, dia tak pernah sakit tau. Hebat apa tak pernah sakit. Bahkan tuan-puan, ada zaman Nabi SAW, seorang laki-laki bagi tahu pada Nabi. Dia kata ada seorang laki-laki tu, dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Nak bagi tahu tak pernah sakit tu, sampai laki-laki tu berkata kepada kawan-kawan dia, bila kawan-kawan dia berkata, aku demam. Laki-laki tu berkata, demam? Demam tu apa? Masya Allah. Orang tak pernah sakit, demam pun dia tak tahu. Demam tu apa? Sebab dia tak pernah rasa suhu badan dia naik. Tak pernah. Jadi dia heran. Orang sakit demam, orang sakit kepala, orang sakit gigi. Dia tak pernah sakit. Tahu tak apa yang Nabi respon kepada sahabat tadi? Menceritakan makna Nabi respon, nak bagi tahu keadaan orang yang tak pernah sakit tu. Nabi kata apa? Kalau kamu nak tengok orang daripada ciri ahli neraka tu, dia itulah. Waliyazubillah, waliyazubillah. Dah, apa rasa sekarang? Orang sakit lutut, apa rasa sekarang? Alhamdulillah, sakit lutut. Senang je nak ubah sangkaan tu kan? Terasa tak bahawa itu satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Pemberian. Lalu bagaimana kita nak menyambut pemberian tu tuan-puan? Boleh jadi ada anak 5, 2 orang ni, ya Allah, punyalah susah ustazah, dah lah bongap. Ya lembab. Belajar hantar pun teruk sangat pencapaian dia, akhlak pun teruk. Payah tu mak ayah nak didik tu. Macam mana kita nak sambut pemberian tersebut tuan-puan sekalian? Jawabnya adalah husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita sambut pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan. Pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmah. Pasti ada sesuatu yang menunggu aku di hadapan sana. Tak dunia, akhirat. Pasti ada benda yang Allah nak bagi pada aku. Pasti ada keburukan yang Allah nak lindungi aku. Allah Al-Barur Rahim. Allah itu maha baik dan maha penyayang. Ingatlah tu sahabat-sahabat semua. Saya cakap pada diri Ustazah. 2022 dah berlalu. Belum lagi. Sikit lagi. Sampai pukul berapa kak? Pukul 12 pandai orang melimau. Ya? Sampai pukul 12 malam. Macam-macam yang berlaku dalam hidup kita 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita rasa sakit hati, kita rasa stres, tekanan, kita rasa marah, apa lagi tuan-puan? Kita rasa bosan, kita rasa jemu, balik-balik mak nak kena kejut kau semayang. Balik-balik mak juga nak kena ingatkan kau semayang, kan? Nak kena ingatkan solat. Bosan dah mak buat kerja ni. Bertahun-tahun abah buat kerja ni. Balik-balik saya nak kena tengok perangai abang, kata isteri pada suami dia. Ya, apa dia? Perangai yang sama. Kat mana-mana merokok. Ya, dalam rumah merokok, saya masuk dalam bilik air, bau rokok. Contoh. Bukan kata orang melimau, orang yang lain. Ya? Nak bagi tahu apa tuan-puan? Saya dah bosan dah bang. Saya dah bosan. Macam-macam kita lalui 2022. Tapi apa yang Ustaz nak kata malam ni apa dia? Mari kita tutup dengan memperbaharui sangkaan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ya Allah,
engkau sedang merencanakan dan mengaturkan sesuatu yang terbaik untuk kami, untuk aku. Bergantung bagaimana kita menyambut pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sahabat ustazah, tuan-puan sekalian. Ni contoh kalau orang sakit. Sahabat ustazah, sakit dia, nama dia koma. Koma. Ada tak koma? Siapa koma dalam masjid ni? Tu bukan koma, tu dia tidur kat tiang tu. Dia tak koma. Suruh bangun. Kejut. Siapa yang nampak ni koma sebelah saya ni ustazah. Dia tak koma. Kejut dia, kata dah, time makan, kata dengan dia. Tuan-puan, sahabat ustazah Allah uji koma. Rumah dia baru siap. Buat rumah banglo, tuan-puan. Baru siap. Seronok, rumah dapat buat sebelah dengan rumah mak. Siapa tak seronok? Tapi qadar Allah, sebaik rumah siap, sakit. Masa tu tak koma lagi, baru rebah. Sakit, bawa hospital. Doktor kata jangkitan kuman. Macam-macam lah yang dia tak dapat nak disahihkan. Apa sebenarnya didiagnose, apa sebenar penyakit dia. Tapi hujung jatuhnya koma. Berapa lama dia koma, tuan-puan? Ini Ustaz dah lupa secara tepat dia. Berapa bulan, berapa hari. Tapi kalau tak silap ustazah tu, 11 tahun ataupun 10 tahun, entah 5 bulan, entah 6 bulan, beberapa hari, 10 hari. Macam tu. Koma. Atas katil, terlantar. Dia lebih muda daripada ustazah. Ustazah umur 47. Kalau tak ustazah, dia umur 44. Dia koma daripada umur dia 34 tahun. Lebih kurang. Ada anak, tuan-puan. 3-4 orang. Ada suami. Suami kerja Jabatan Agama Islam negeri tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan sahabat tu meninggal dunia tahun ni, baru meninggal dunia. Tuan-puan, seorang suami yang sihat, jaga isteri tu, qadarallah, tahun ini juga suami tu jatuh sakit. Masa isteri tu meninggal, suami tu kena dipapah untuk tengok jenazah isteri. Suami yang sihat asalnya. Ke bumi saja isteri dalam kubur, bawa suami terus ke hospital. Makin lama makin teruk, ditidurkan. Akhirnya lepas, maknanya sebulan lebih macam itulah tuan-puan, suami pula meninggal dunia. Ikut isteri. Tinggallah anak kecil tadi beberapa orang. Siapa lagi di antara, bukan suami isteri saya, siapa lagi yang menerima anugerah ini? Mak si perempuan. Jaga anak koma selama kurang lebih 10 tahun atau 11 tahun tadi, tiap-tiap hari tak pernah miss tuan-puan untuk rawat anak yang koma. Sebab menantu pergi kerja. Sampai dah meninggal, dah ke bumi pun, esok pagi tu pergi rumah anak nak rawat. Tinggal katil je. Sampai maknanya dah biasa hari-hari. Masya Allah, subhanallah. Ustazah masa tu dapat berita tu, ustazah dekat umrah. Sedang menunaikan umrah. Masya Allah. Rasa terpegun tuan-puan, terpegun. Macam mana sahabat aku ini menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begini berat? Berat. Berat tak tuan-puan? Koma 10 tahun, 11 tahun. Kok kena anak kita, wal-iyazubillah tuan-puan, nak jaga orang koma. Entah pasangan kita, wal-iyazubillah. Masya Allah, Masya Allah. Pemberian Allah. Macam mana adab nak terima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Bersangka baik. Husnuzan. Husnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memimpin kita, membimbing kita untuk
bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak sama macam kalau sesama makhluk bagi ambil. Lepas tu shake hand, terima kasih. Dengan Allah Subhanahu wa taala menerima dengan hati tuan-puan, dengan hati. Macam mana? Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Allah tak pernah zalimi hamba-hambanya. Itu semua ayat Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah pertanggungkan ke atas seseorang itu kecuali pada batas yang dia mampu. Dia sangka baik tak? Sangka baik. Tuan-puan kena gaut, kena darah tinggi, kena kencing manis. Agak-agak mampu ke tak mampu agak-agak? InsyaAllah, sangka baik. Mampu. Ya, lagipun dah makan banyak kan hari tu kan. Ya, orang suruh jangan makan, kurangkan gula, tambahkan manis pada senyuman, nak juga tambahkan manis pada minuman. Jadi kena sangka baik lah, memang aku pun mampu ni, insya-Allah ada ubat ni. Tenang. Bila orang sangka baik dia tenang. Ya? Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang tuan-puan sekalian, Zah pergi ke Terengganu, ada makcik tu, anak dia 17 orang. Ui, awak anak 2 orang. Anak 2 orang bunyi perang kat rumah tu. Anak dia 17 orang. 17 ke 18. Daripada 17 atau 18 macam tu lah tuan-puan, 12 orang qari Al-Quran yang ternama kat Malaysia. Tak sebut nama je. Masya Allah. Berebut Malaysia, Singapura nak anak dia ni untuk jadi imam. Bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apakah ayahnya profesor? Fakulti Al-Quran dan Sunnah Universiti sekian. Tidak tuan-puan. Apakah mak ayah dia? Penceramah, tersohor ataupun apalah? Tidak tuan-puan. Ayahnya jual sayur kat pasar. Jual sayur kat pasar. Mak tolong-tolong ayah itulah. Masya Allah, Masya Allah. Allah bagi mereka anak begitu ramai. Dan si ayah tu tuan-puan sekalian, ni orang cerita kan. Kat pasar tu kalau tak ada orang beli sayur dia, tak ada orang beli jualan dia, dia baca Quran. Dia letak Quran bila pembeli datang. Tak ada pembeli, ambil Quran. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Bayangkan tuan-puan sekalian. Allah memberikan sesuatu pada kadar yang kita boleh usahakan, yang kita mampu. Supaya apa? Apabila berlaku sesuatu kepada kita, kita ingat untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita menyambut pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tengok muka semua-semua sahabat-sahabat tuan-puan yang ada dekat dalam masjid ni, siapa sini yang muka tak ada masalah langsung? Langsung tak ada masalah. Mari kita pakat tengok sama-sama muka dia. Nak tengok macam mana rupa orang tak ada masalah. Ke adik tapi tak ada masalah. Ya, ada tak ada masalah kan? Masya Allah, tenang muka adik-adik. Ramai-ramai ni muka adik pun tenang. Ya, semua orang ada masalah tuan-puan. Sebab apa? Tadi kita dah tengok secara istilahnya makna berbaik sangka adalah berbaik sangka dengan Allah terlebih dahulu terhadap segala ketetapan, ketentuan, pemberian, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada sesuai selera kita, sama ada suka atau tak suka, tak sesuai dengan nafsu kita, sambutlah dahulu setiap pemberian Allah dengan bersangka baik. Alhamdulillah. Sangka baik. Siapa yang kehilangan sangka baik dengan Allah dalam hidup dia, ibarat dia kehilangan semua tuan-puan sekalian, semua. Masya Allah. Ya, Ustazah pernah cuba merawat seorang saudara pada sahabat Ustazah.
yang dia tak boleh diberikan nasihat lagi dah. Jadi minta ustaz datang jumpa kan, sebab apa? Adik-beradik, kaum kerabat tak boleh bagi nasihat dah kat dia. Sebab dia akan tolak semua nasihat tu dengan sangkaan buruk dia. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kamu semua lain. Allah sayang kat kamu semua. Kamu semua ni ahli syurga. Aku seorang je ahli neraka. Oi, memang payah dah tu ya. Kalau tahap tu memang macam mana nak nasihat? Tak apalah dia kata. Apa sibuk-sibuk dengan dia? Masuk je lah syurga, yang lain-lain nak masuk syurga. Dia dah tak kisah dah hidup dia cakap. Dia hilang semangat dia tuan-puan sebab apa? Tak boleh sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan tahu ni kerja siapa? Ni kerja siapa ni tak boleh sangka baik dengan Allah? Setan. Tuan-puan, syaitan ni apa hujung yang dia nak bawa kita ni? Sampai kita tak boleh sangka baik dengan Allah. Itulah hujung dia nak bawa. Soal buat dosa tuan-puan, mana ada kita semua ni yang tak buat dosa? Setuju tak? Siapa sini tak pernah buat dosa angkat tangan? Saya nak bagi makan awal. Semua pendosa. Ustazah lagi banyak dosa tuan-puan sekalian. Maknanya syaitan bukan sekadar nak suruh kita buat dosa. Sebab Nabi SAW bersabda, semua kamu ni, maksud dia, semua kamu ni adalah pendosa. Kullukum khatta'un. Semua kamu buat salah. Semua kamu buat silap. Semua kamu buat dosa. Panggillah dia ustaz ke, tok imam ke, ustazah ke, dia tu siapa? Pembuat dosa. Boleh jadi buat dosa pagi, buat dosa petang, buat dosa orang nampak, buat dosa tersembunyi. Confirm tuan-puan, khata'un. Orang buat salah, orang buat dosa. Tapi siapa sebaik-baik pendosa? Maknanya baiknya Allah Subhanahu Wa Taala tuan-puan sekalian, kepada pendosa pun Nabi SAW sebut sebaik-baik orang berdosa. Baik lagi orang berdosa tu. Siapa sebaik orang berdosa? At-tawwabun, iaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Makna taubat ni kembali pada Allah. Kembali. Jangan lari daripada Allah. Yang taat sementelah lagi lah tuan-puan, dekat dengan Allah. Yang buat dosa, siapa dia? Kembali pada Allah. Kerja setan apa dia? Kamu buat dosa, jangan kembali pada Allah. Macam mana tak nak kembali? Jangan kamu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanam, Allah tak ampun dosa kamu. Kamu masuk neraka. Allah benci pada kamu. Maknanya hilang nilai apa tuan-puan? Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi nak ajar kita berbaik sangka. Yang berdosa itu pun sebaik-baik yang berdosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kan cerita seorang laki-laki yang telah bertemu dengan seorang orang yang dikatakan sebagai ahli ibadah. Bertanya kepada ahli ibadah tersebut, apakah Allah akan mengampunkan dosa saya? Saya ada buat dosa. Ahli ibadah tu tanya dia, kamu buat dosa apa? Saya bunuh orang. Dahsyat ya, luar biasa perang. Weh, ya Allah. Tuan-puan nak bunuh kucing pun takut, jangan kata bunuh orang. Saya bunuh orang. Berapa orang? 99. Masya Allah. Macam manalah rupa rupa pembunuh 99 orang. Tak boleh terbayang kat kita macam mana rupa dia. Jadi orang yang dia tanya ni berkata, Tuhan mana yang nak ampun dosa engkau? Kok seorang boleh tahan lagi? 99 orang memang tak ampun. Kata ahli ibadah yang dia bertanya ni. Tuan-puan agak-agak kalau orang tu datang kat tuan-tuan, tuan-tuan jawab macam mana? Zara, rasa lebih kurang jawapan kita kan? Kita lari, takut pembunuh bersiri. Terus kita tak pandang lah orang tu. Kunci pintu, jangan main-main. Pembunuh bersiri tu 99 orang dia dah bunuh. Katanya orang ni tadi,
Mana Tuhan nak ampun dosa engkau? Seorang pun payah, ini kan 99 orang. Ya tak ya, apa jadi? Bunuhlah seorang lagi, bagi genap 100. Payah sangat dia ni. Dia bunuh 100 orang. Tuan-puan, tak bayang ustazah ya. Macam mana rupa orang bunuh 100 orang? Kita boleh panggil dia jahat, pengganas, apa kita nak panggil? 100 orang. Ya Allah. Tapi bila dia bertemu dengan orang alim, tuan-puan sekalian, orang alim, orang ada ilmu, bercakap, aku ni nak bertaubat. Tapi aku banyak dosa, dah pernah bunuh orang, 99 plus 1 jadi 100. Kalau kita jadi orang alim tu, kita dah berdebar dah, kan masuk aku 101. Agak-agak Allah terima tak taubat aku? Masya Allah. Orang alim ini al-arif billah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghaffar, Allah As-Sattar yang Maha menutup keaiban-keaiban. Allah Al-Hadi, Allah Ar-Rashid yang Maha memberi petunjuk. Allah Al-Fattah yang Maha membuka, boleh buka hati manusia daripada tertutup, terhijab. Allah buka jadi baik. Allah Maha berkuasa. Maka dia jawab, selagi mana tak sampai nyawa kamu kat kerongkong ni, ya lam yatagharghar, selagi tak berkeruh kat kerongkong ni nyawa kamu, dengan taubat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan. Taubat. Taubatan nasuha. Allah akan ampunkan. Masya Allah tuan-puan sekalian. Jawapan orang alim tu takkan keluar jawapan sedemikian kecuali bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Al-afu tuhibbul afwa, mencintai untuk mengampunkan. Sampai Nabi kata, kau adalah manusia yang atas muka dunia ni tak buat dosa. Terlampau baik kat melimau ni sampai tak buat dosa. Apa yang Allah akan buat kepada kaum yang langsung tak buat dosa? Allah hapus. Hapuskan. Allah gantikan dengan kaum yang berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-puan, bila kita sebut bersangka baik, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti rujuk kepada Al-Quran. Kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang di situ kita akan dipandu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha sempurna. Manusia tuan-puan, kalau kita salah, dia komen, dia kutuk. Kadang-kadang bukan orang jauh, orang dekat. Orang kutuk jauh tak sakit, betul tak? Yang sakit hati siapa kalau kutuk kita? Orang dekat. Orang kutuk, betul lah kutuk. Biarlah orang jauh kan, sebab apa dia tak tahu. Orang dekat. Orang dekat salah sangka. Orang dekat sangka buruk. Orang dekat mengata. Orang dekat kata kita macam tu macam ni. Sakit tak hati? Sakit. Dan itu memang rasmi manusia tuan-puan. Manusia memang macam tu. Makhluk ni memang macam tu. Tak sempurna. Maknanya apa? Kalau kamu dah buat salah dengan aku sekali, 10 kali, 100 kali, dah get out. Betul tak? Itu perangai siapa? Cuba jawab kuat-kuat sikit, perangai siapa agak-agak? Perangai kita. Kita. Tak ingin macam tu. Tak ingin. Serik. Itu perangai siapa? Kita. Pernah cakap tak ayat-ayat tu tuan-puan? Tak ingin, serik. Kenapa? Dia pernah buat salah dengan kita. Kita baca kesalahan dia. Kita kata apa? Bukan sekali kamu buat salah. Kamu buat perangai ni pada tahun 1967. Diingat tu. Diingat. Sampai 2022. Dah. Get out. Cukup.
Tu manusia. Tutup tuan-puan. Dah bang, pintu hati saya dah tertutup. Itu drama banyaknya tu. Suami ke, ya, adik-beradik ke, tengoklah. Adalah macam tu. Tapi ingat tuan-puan, pintu yang tak pernah tertutup adalah pintu yang Allah sediakan keampunan untuk kita semua. Tak pernah tutup. Sebab itu husnuzanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Bila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan puji Allah. Subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ustaz ada rujuk satu kitab. Kitab wirid tuan-puan sekalian, ya. Macam-macam. Subhanallahil jalil, subhanallahir rahman, subhanallahir rahim, subhanallahil karim, subhanallahil jalil, subhanallahil azim. Masya Allah, memuji, 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 memuji Allah. Kenapa? Itulah yang terhasil daripada husnuzan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tidak pernah tutup pintu dengan kita. Zat yang tak pernah meninggalkan kita. Ilah yang tak pernah meninggalkan kita. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Tak pernah tinggal kita. Tak kira kita datang comot ke, busuk ke, buruk ke, berlumur dosa ke, datang dalam keadaan taat ke, Allah tak pernah tolak kita sampailah kalau kita tidak bertaubat pada saat yang nyawa berada di kerongkong lah kita kata, dekat nak mati sangat dah, itu baru ditutup pintu taubat. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, pegang kuncinya apa dia? Kalau kita gagal bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bersangka baik dengan manusia adalah lebih payah. Kerana manusia memang tidak sempurna. Manusia boleh jadi tidak adil, manusia boleh jadi tidak kaya, manusia memang tidak boleh melihat 24 jam. Betul tak tuan-puan? Jadi penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Kalau dengan yang maha sempurna pun payah nak bersangka baik, takkanlah boleh bersangka baik dengan yang penuh kelemahan, yang penuh kekurangan. Sebab itu tuan-puan sekalian, kita perlu kepada apa? Kekuatan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersangka baik dengan manusia. Bersangka baik dengan manusia ini adalah kebahagiaan untuk kita masing-masing. Terutama dengan orang-orang yang memang ada ranking dalam hidup kita yang disusun oleh agama tuan-puan. Contoh, yang pertama siapa dia? Ibu, mak. Rosak hati kita tuan-puan kalau sangka baik, sangka buruk dengan mak. Rosak. Alah mak tu dia pilih kasih. Agak-agak siapa yang akan merana? Kita. Mak tu dia pilih kasih, memang mintalah dengan mak tu. Kalau Kak Long minta dapat, kalau kita minta tak dapat. Mak tu memang tu nampak tu baik-baik tu tanah nak bagi kat kakak lah tu. Nak bagi kat adik lah tu. Penuh sarat dalam hati ni sangka buruk dengan mak sendiri. Ustazah tak menafikan tuan-puan, ada juga mak yang orang kata apa, yang yelah, adalah perangai dia, kerenah dia. Tapi kalau kita menjiwai perasaan seorang ibu tuan-puan, cinta mak dengan ayah ni terlampau tulus. Tulus sangat. Dia tak ada minta apa-apa pun sebenarnya tuan-puan. Dia bahagia dengan kebahagiaan anak dia. Ya? Dia tak dapat apa pun tak apa. Jadi orang yang budiman seumpama ini, yang telah berkorban, yang telah mendahulukan kita dalam hidup mereka, adalah sangat maknanya tidak beradab, sangat tidak sopan. Kalau seorang anak bersangka buruk dengan ibu dan dia, sangat tak sopan. Kalau tanya ustazah, siapakah orang yang paling utama untuk kita bersangka baik?
di kalangan semua manusia? Jawabnya siapa dia? Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah ibu dan ayah. Sangka baik. Bahkan tuan-puan sekalian, tahun baru kita tak ada makna. Hijrah kita tak ada makna. Datanglah lagi hari apa pun, bulan apa pun, bulan Muharram, Safar, Ramadan, tak ada makna tuan-puan. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan ibu bapa kita. Ini bukan saya cakap ya tuan-puan. Ada dalil dia. Seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Nabi itu dengan wajah yang sugul. Dia datang jumpa Nabi itu makna kata dengan hati yang sedih. Boleh jadi menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku di hadapan Nabi bahawa dia pernah buat jahat. Mengaku depan Nabi dia pernah buat dosa. Aku ni bukan orang baik ya Rasulullah. Aku buat dosa sekian-sekian. Maka ya Rasulullah, datang kesedaran dalam hati aku untuk hijrah, untuk berubah. Aku nak jadi baik ya Rasulullah. Aku nak berhijrah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkan aku caranya. Macam mana aku nak jadi baik ni? Tunjukkan aku caranya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tuan-puan, Nabi jawab, kamu nak jadi baik? Ya. Kamu nak berubah? Ya. Soalan Nabi, mak kamu masih hidup ataupun tidak? Mak kamu ada lagi tak? Mak kamu hidup lagi tak? Ni kamu tanya Nabi SAW ni, macam mana ya Rasulullah? Aku nak jadi orang baik. Nabi tanya, mak kamu ada? Dia jawab ada. Pergi balik, jaga mak kamu, berbakti pada mak kamu, jaga kebajikan mak kamu. Itulah jalan yang mengantarkan kamu untuk menjadi orang baik. Masya Allah. Bukan Nabi suruh qiyamul lail tuan-puan. Bukan Nabi suruh tahajud. Bukan Nabi suruh puasa sunat. Bukan Nabi suruh pergi umrah, pergi haji. Bukan suruh sedekah. Nabi tanya benda paling utama. Susun atur dalam hidup. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia, apa dia? Mak. Kamu ada mak? Pergi balik, jaga mak kamu, kebajikan mak kamu, hati mak kamu, taat pada mak kamu, jalan taubat untuk kamu. Masya Allah. Jadi tuan-puan betul, kita nak sambut tahun baru. Solat hajat, alhamdulillah. Buat doa selamat, alhamdulillah. Solawat berzikir, alhamdulillah. Bagus, tabarakallah, sangat baik, itu amal soleh. Tapi jangan lupa satu perkara. Mak kita kat mana? Mak kita kat mana? Siapa tengah jaga kebajikan mak kita tu? Siapa yang sedang menguruskan mak kita? Segala keperluan dia, keselamatan dia. Siapa yang tolong bantu mengubat kesepian dia sebagai orang tua? Itu jalan perubahan untuk kita. Masya Allah. Saya tak cakap kat tuan-tuan ya. Ini ustazah macam cakap kat diri sendiri tuan-puan. Ayah Ustaz dah meninggal, mak ada kat kampung. Dan memang ialah ustazah pun rasanya tua besok sama juga. Tak nak duduk rumah anak. Betul tak? Biarlah tak nak lah. Mak tak nak duduk rumah anak. Mak nak duduk rumah mak. Mak sorang mak. Anak mak duduk Seremban, duduk Kuala Lumpur. Ramai anak perempuan. Anak perempuan ni ngurus suami, ngurus anak-anak. Ya? Nak laki-laki seorang. Mak duduklah dengan kami mak. Tak ada. Selagi mak boleh bergerak, boleh berjalan, mak duduklah kat rumah ni. Seorang-seorang tuan-puan. Rumah besar, 8 bilik. Takut 8 bilik, bilik air entah berapa, entah 5 ke 6 ke. Rumah kampung. Kau rumah banglo 8 bilik. Rumah kampung, bersambung.
Ya Allah mak, tak apa tak apa. Biar mak duduk seorang-seorang. Jadi anak-anak pun, anak cucu ada entah berapa tak anak cucu mak rasanya 40 dah kot, 47 ke. Cicit berbelas-belas. Susun atur tu, anak 6, meninggal seorang tinggal 5. 5 anak dengan cucu-cucu yang ramai tu susun atur. Dah setahun lebih menemankan mak. Tapi nak bagi tahu dalam menemankan tu akan adalah satu hari yang tiba-tiba telefon tak ada orang pun kat kampung. Mak seorang. Hujan tengah apa? Tengah lebat. Masya-Allah. Saya kata ya Allah ya Tuhan. Makna kata tuan puan tak jumpa solusi tu, tak jumpa. Macam mana nak buat ni? Nak bagi pembantu rumah, mak tak nak orang asing. Mak tak nak kang apa dia buat kat mak kang masa mak tidur. Macam-macam. Overthinking. Macam mana nak buat ni? Masya Allah. Sampai saya kata ya Allah, ujian pada kita semua tuan puan. Apa dia? Kamu jangan fikir nak nambah tahajud je. Kamu jangan fikir nak pergi ceramah je. Kamu jangan fikir yang sedekah je. Kamu jangan fikir nak bina tahfiz, nak didik anak orang. Mak kamu seorang je atas dunia ni. Seorang je. Bukan 5 orang tuan puan. Seorang je. Kat mana kamu nak letak mak kamu? Kat mana urusan mak kamu, kamu nak letak dalam hidup kamu? Masya Allah tuan puan. Orang yang kita kena jaga, hati kita dengan dia, hati dia dengan kita, termasuk yang kita bincang tadi sangka baik, termasuk yang kita nak sambut tahun baru tuan puan, mana mak kita dalam agenda perubahan hidup kita, kita fikirlah sama-sama tuan puan, masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Terutama anak lelaki. Yang anak perempuan dengar. Ya? Sama tuan puan, cuma saya cakaplah sikit, terutama anak lelaki. Makna kata kalau anak perempuan ni tak dapat urus dah, atas banyak kekangan, entah suami dia sakit, entah dia ada urusan rumah tangga dia sendiri, anak laki-laki tu wajib memikirkan bagaimana untuk menjaga kebajikan, kebahagiaan, keselamatan mak dia. Kenapa? Nabi dah tunjuk pada seorang laki-laki yang jumpa tadi, kamu nak berubah kan? Kamu nak bertaubat kan? Jalannya adalah kembali pada mak kamu. Sebab tu tuan puan sekalian, tak boleh kita bersangka buruk dengan mak kita. Apakah mak kita sempurna? Tidak. Apakah ayah kita sempurna? Tak. Ayah kita mungkin panah baran. Ada orang trauma dengan ayah dia tuan puan. Dia kata ayah dia senyum 2 kali setahun. Raya haji, raya puasa. Lagi dahsyat. Trauma tuan puan, trauma. Tapi apakah kita nak sangka buruk dengan ayah tu selama-lamanya? Tidak. Sebaliknya digantikan dengan ihsan. Rasa belas kasihan. Sian abah. Mungkin abah ni pun trauma kat atuk dulu. Ya? Atuk dulu tak tahu keturunan hang jebat ke hang apa. Kita ni bersangka baik tu bersangka baik. Abah pun trauma juga ni rasanya ni. Ya? Sangka baiklah. Kesian kat abah. Abah tu kena kat atuk rasanya. Kesian. Gantikan sangkaan buruk kita tu dengan apa? Ihsan. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku ihsan. Tuan puan, memang betul ada mak yang pilih kasih. Betul tak? Ada. Ya, yang pandai-pandai tu mak suka. Ya, yang lawa-lawa tu mak suka kan ya. Yang pemalas memanglah mak marah. Suruh basuh pinggan pukul 9 pagi, 9 malam pun pinggan tu ada lagi. Ingat mak nak suka ke? Itu munasabah. Mak tu sayang kat yang seorang lagi. Yang manis muka dekat dapur tu. Yang bertanya, ada pinggan lagi tak mak nak basuh? Itu munasabah lah tuan puan. Cuba sangka baik sikit. Memang patutlah mak aku pilih kasih. Dah aku pemalas. Cuba pandai ambil hati dia. InsyaAllah dia akan suka. Maknanya apa dia? Tetap tidak boleh kita bersangka buruk dengan mak kita. Kita kena cari jalan untuk bersangka baik. Boleh jadi kerana ini. Mungkin kerana ini. Last kali, tak apalah, kesian je lah kat mak. Ya, mak pun bukan nampak apa yang kita buat. Ustazah dulu tuan puan. Mak ustazah ni orang yang terlampau mementingkan kebersihan. Sangat.
Hari-hari kena sapu. Kita tak nampak pun apa yang nak disapu. Kan rumah Negeri Sembilan dengan Melaka ni lebih kurang. Halaman mesti lawa tuan-puan Kalau tak ada bunga kertas, tak nama-nama orang Negeri Sembilan, orang Melaka. Melambat-lambat bunga depan tu. Lepas tu letak pula pasu. Kan ada jentik-jentik, denggi pula. Jadi banyak kerja ni ustazah ni kena tengok. Ada tak jentik-jentik. Siram pokok bunga. Kepantangan mak ustazah adalah tidur lepas subuh. Daripada kami kecil sampai tua. Sampai tua. Tuan-puan ustazah balik kampung contoh umur 47 balik kampung. Lepas solat subuh, kita penat entah-entah sampai pagi tadi pukul 2 pagi contoh. Lepas solat subuh dah baca-baca apa yang patut. Kita baring. Sambil tengok handphone. Mak masuk nampak kita baring tu, kena ceramah. Tak ada berkat ni dah. Ni kena ceramah dah Ustazah Nafizah Musa. Sampai ada sekali tu, banyak kali lah tuan-puan. Kalau Ustazah rasa macam ya Allah penatnya. Memang nak kena ambil masa 15 minit jadilah. Sebab apa? Kita penat, balik kampung nak rehat. Suami Ustazah bersekongkol. Kunci pintu bilik. Makna bersekongkol tu, dia tahu kesian kat isi kunci. Sebab apa? Dia mak ketuk. Jangan mak masuk nanti kan tak sempat bangun. Dia kena bila mak bangun tu kita kena tegak berdiri. Jangan baring. Kalau baring mak kata apa? Tak berkat. Pagi-pagi tak cergas, tak aktif. Mak cakap Masya Allah. Dia memang cergas tuan-puan. Memang susah rezeki nak masuk. Daripada kecil. Jadi apa yang kami buat tuan-puan? Kalau buat kerja melintas depan mak. Sampah. Boleh buang terus. Tapi mak kat mana? Kat depan. Kita lalu depan mak dulu. Jauh tu ambil lajak buat sampah tu. Baru buang. Tak apa. Sampai mak nampak. Kan tak nampak sekarang? Dia kata kita tak buat kerja. Anak perempuan ramai. Sebabnya munasabah. Siapa yang pemalas, mak pun geram. Bukan tak sayang, geram. Kita bersangka baik. Kenapa? Mak kita tu diberikan kasih sayang yang tak ada pada orang lain. Dia nak anak dia jadi pembersih. Dia nak anak dia berjaya. Itu kalau kita cakap konteks bersangka baik dengan manusia. Nombor satu siapa dia? Rasulullah SAW. Kemudian dengan mak ayah. Kalau kita yang dah kahwin ni tuan-puan. Dengan suami. Macam mana? Senang tak sangka baik dengan suami? Suami saya tengok handphone. Ya? Nak sangka baik tu. Sangka baik pun kena cerdik juga tu cerita lain, ceramah tahun depan. Ya? Sangka baik selama mana kadang-kadang ada qarinah. Qarinah ni maknanya ada bukti-bukti. Janganlah suami sampai pukul 3 pagi tengok YouTube, tengok apa benda. Anak cakap, mak, abah tu kenapa mak? Pukul 3 pagi pun celek mata lagi. Tengok TV, tengok YouTube. Mak kata kau tak dengar Ustazah Hafizah mengajar. Sangka baik. Betul. Tapi qarinah ni kena tengok. Qarinah ni maknanya bukti-bukti. Semaklah sikit. Tak sesuai tuan-puan. Malam tidur. Nanti bangun 2/3 malam. Bangun waktu sahur. Bila benda tu tak sesuai dengan sepatutnya yang Islam susun, kena ada sedikit kecurigaan. Curiga tu bukan bermakna sangka buruk. Tapi untuk berhati-hati. Banyaklah nanti keluar dah perkataan sadduz zari'ah. Dia kena belajarlah ayat-ayat tu. Kalau suami kata, awak ni sangka buruk. Saya bukan sangka buruk. Saya sadduz zari'ah. Senyap dia. Ni perkataan apa pula yang keluar ni. Ya? Payah sikitlah kalau kahwin dengan ustazah-ustazah. Ya? Jadi, kita nampak ya, besok pagi dah bangun lewat. Kena tengok apa bang yang abang tengok. Bercakap. Jangan terus buat tuduhan. Tak ada kerja lain. Itu tengok. Jangan betul buat tuduhan. Bercakap. Cuba abang beritahu bang apa yang abang tengok. Ajak saya sekali bang. Kok saya pun berminat juga. Kok tengok bola ke apa.
bercakap, berbincang. Yang penting apa dia? Jangan ditanam sangkaan yang buruk. Sedangkan kita boleh berbincang dengan baik. Dengan suami, dengan adik-beradik, tuan-puan sekalian. Kalau tak boleh bincang, jangan biar suuzan. Buang. Tak naklah bincang, buanglah. Jangan sangka buruk. Macam-macam dengan adik-beradik. Ya adik-beradik. Kenapa ya kakak kita tu baik betul dengan mak? Ni mesti ada pasal tanah ni. Tanyalah. Bincang. Kalau tak, jangan sangka buruk. Kenapa? Itu darah daging kita, adik-beradik kita. Kenapa tuan-puan sekalian? Sebab bila adanya sangkaan yang buruk, silaturahim akan terjejas. Termasuk dengan ni semua jemaah-jemaah masjid, ya. Tak payah sangka buruk tuan-puan. Bersihkan hati. Macam mana cara nak hilangkan sangka buruk tuan-puan? Yang paling senang lah. Maknanya yang boleh saya cakap terus hari ni apa dia? Pertama, suburkan kasih sayang. Yang kedua, sifat ihsan kena ada dalam diri kita. Rasa belas kasihan. Kalau tak ada kasih sayang dan ihsan, memang mudah sangka buruk. Jumpa orang yang kita tak kenal lagi nama dia, tak bersilaturahim pun, tak berkenalan pun, dah semua kita dah sangka buruk dah. Nampak orang asing datang depan masjid, tak pernah nampak orang ni. Hati-hati selipar jaga semua, kasut semua jaga. Dah suruh jaga kasut. Orang tu orang baik lah. Belum ada sebarang qarinah yang menunjukkan ke arah itu. Kenapa kita nak bersangka buruk? Faham tuan-puan? Kasih sayang, apa dia? Dekati orang tu. Assalamualaikum tuan. Musafir ke? Datang rumah anak ke? Ini Islam aja. Assalamualaikum, bagi salam. Ini kasih sayang tuan-puan sekalian. Tapi kalau kita tengok dari ujung-ujung mata kan, tak pernah tengok tu lain tu. Jaga beg kau elok-elok. Jaga beg elok-elok. Orang tu bukan pencuri tuan-puan. Terlalu awal untuk kita letakkan sangkaan dia mencuri dan sebagainya. Dekati dia. Ya, bercakap dengan dia. Baru kita tahu, dia pergi rumah anak dia. Dia musafir. Kemudian diberikan iliman apa? Ihsan. Rasa belas kasihan. Kadang-kadang adik-beradik tuan-puan, ya Allah, boleh bercerai-berai. Boleh berpecah belah. Boleh bergaduh-gaduh. Sebab apa? Bermula daripada sangkaan hati kita yang buruk. Pergi cerita pula ke adik-beradik yang lain. Lama-lama ada tim A, ada tim B. Satu benda yang seorang mak dan ayah paling tak nak tuan-puan apa dia? Bila anak-anak darah daging dia tidak boleh sefahaman. Hidup bermusuhan. Betul, itu sangat sakit untuk seorang mak dan ayah. Sakit sangat. Apa rawatan dia? Ihsan. Ihsan pada kakak kita. Ihsan pada adik kita. Adik kita kan? Ihsan pada abang kita. Macam mana nak ihsan? Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah semata-mata kerana Allah, insya-Allah dia dapat ihsan. Contoh dia tuan-puan, Nabi Yusuf alaihi salam. Memang tak sempat nak cerita, tapi tuan-puan balik nanti ada kuliah tadabbur ke Masjid Asy-Syujaah buat, jemput mana-mana tok guru, minta kuliah tadabbur, sangat cantik tuan-puan, tengok surah Yusuf. Surah Yusuf ni terlalu banyak kita belajar kat situ. Hablum minallah, hablum minan nas. Termasuk bab sangka-sangka. Sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan manusia. Ujian kepada Nabi Yusuf boleh meruntuhkan sebenarnya nilai sangkaan baik kepada abang-abang dan adik-beradik dia. Betul tak? Mana tak sakit hati? Abah suruh bawa adik ni pergi berjalan, pergi main, pergi seronok-seronok. Abah pesan, bang, jaga adik kau ni elok-elok. Mestilah kita jaga, bah. Adik kita orang ni, kata abang-abang dia. Kita sayang dengan adik ni, kita orang ramai, kita orang boleh jaga. Masya Allah. Tapi apa yang dia buat? Dibuang dalam perigi buruk. Dalam perigi buta. Ditinggalkan.
rentetan daripada ditinggalkan, diambil dekat, dahlah lanun ke apa benda ya, orang yang sedang dalam perjalanan, pergi lelong kat Mesir. Lelong pula, lelong murah-murah. Maknanya daripada Syam bawa ke Mesir. Jauh tuan-puan. Tak dapat cari dah, tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada internet dah. Habis. Mana Abah ni? Nabi Yaakob dekat Syam. Dah bawa lari sampai ke Mesir. Siapa punya angkara? Adik-beradik sendiri yang diberi amanah oleh seorang ayah yang percaya pada adik-beradik. Tuan-puan, cuba letak diri kita kat tempat tu, agak-agak boleh tak baik sangka? Tak ada baik sangka lagi, dah jauh dah cerita dia tu. Dah jadi dendam. Tapi selepas berpuluh tahun tuan-puan, ada riwayat mengatakan 40 tahun selepas itu, datang adik-beradik tu dalam keadaan miskin, nak jual barang-barang mereka kepada Nabi Yusuf yang dah jadi menteri, nak dapatkan duit. Tengok-tengok ini abang-abang aku, adik-beradik aku. Kalau kita inilah time dia tuan-puan, inilah waktu dia. Orang kata apa? Pulangkan balik paku buah koreh. Inilah waktu dia. Wih, kalau buat drama tu lain skrip dia. Ya, tonyoh-tonyoh kepala tu. Bukan sikit-sikit sumbatkan dia dalam penjara pula. Ganti tempat kita dulu. Kita duduk penjara berapa tahun? Sekarang kau pula masuk penjara. Tapi apa kata Nabi Yusuf tuan-puan? Nabi Yusuf kata pada adik-beradik dia, semua yang berlaku dulu tu kerja setan. Baik tak? Siapa yang disalahkan? Syaitan. Jadi sekurang-kurangnya, lega abang ini. Permusuhan itu adalah kerja syaitan. Kita ni saudara. Ya Allah, baik Nabi Yusuf. Kalau kita, kaulah setan setan tu setan, yang kau pun setan juga. Sebab apa tergamak buat macam ni? Nabi Yusuf kata ini adalah kerja syaitan. Syaitan yang ganggu hubungan kita. Maknanya tidak dilabelkan kepada adik-beradik tadi. Ya Allah, murninya hati, murninya. Ini bukan bak sangka-sangka lagi dah. Confirm dia yang buang kita dulu. Confirm. Tak, boleh lagi. Masya Allah tuan-puan sekalian. Dan bila ayah tu tengok Nabi Yusuf, adik-beradik tengok Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf kata apa? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut, maha latif dengan apa yang dia kehendaki. Ya Allah. Masuk penjara entah berapa tahun, kena buang negeri daerah dah berapa tahun, ya kena fitnah entah berapa kali. Nabi Yusuf mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala maha lembut dengan aku. Yang kita baru sakit lutut sikit, sakit gigi sikit, apalah Allah ni asyik uji kita ya ni. Dah tak keluar lagi dah. Ya Allah latif tu. Betul tak tuan-puan? Belum, bukan baca ujian Nabi Yusuf ya, itu pun dah rasa macam ni tahun 2023 ni apa pula ujian mak agak Nampak tak? Dia punya sangka buruk tu, 2022 tak habis lagi. Boleh dia bertanya macam tu. Apa pula lah 2023 ni? 2022 ni sakit kepala mak. Allahu Akbar. Jauhnya kita tuan-puan daripada hati yang bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan manusia di sekeliling kita. Maka sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mengajak semua jemaah pada malam ini, ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak-banyak. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyakkan. Ambil balik maksud daripada surah An-Nasr, surah kemenangan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Tuhan kamu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Itulah yang kita nak buat sekarang. Supaya apa? Bersih hati kita dengan Allah, bersih hati kita dengan manusia. Istighfar, tasbih dan istighfar. Tasbih, puji Allah banyak-banyak. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, segala-galanya di tangan Allah, segala-galanya milik Allah. Puji Allah banyak-banyak dan istighfar. Barulah hati kita akan apa dia? Ya Allah, sebenarnya apa yang Engkau telah tentukan kepada aku ini adalah kebaikan untuk aku. Kalau sakit, kalau pedih, kalau luka, pasti menghapuskan dosa-dosa aku. Betul tak tuan-puan? Nabi kata tidak ada orang yang berjalan di atas muka bumi termasuk duri sikit je. Orang panggil selumbar. Tak tahu orang Melaka panggil apa. Selumbar juga. Masuk selumbar tu kecil. Tak nampak, nak keluarkan susah. Selumbar tu tuan-puan masuk kat kaki, Nabi kata apa? Tidak masuk kat kaki seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala nak membersihkan dia sehingga dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan bersih, tidak berdosa. Apatah lagi selumbar di hati kita. Tu boleh buat drama tahun 2023, selumbar di hatiku. Tak ada siapa yang tahu. Apatah lagi yang koyak rabak ke hati kita tuan-puan sekalian. Apatah lagi yang sakit pada fizikal kita, emosi kita, mental kita. Apatah lagi yang merana dengan ujian, kemiskinan, kebuluran, kesakitan, perceraian dan macam-macam lagi. Yakin apa dia? Allah nak bersihkan kita. Patutnya malam ni tuan-puan memang kita kata ya Allah, syukur ya Allah. Mudah-mudahan aku bersih sangat. Biar boleh masuk kepada modal baru esok pagi. Dia sebenarnya setiap hari tu modal baru tuan-puan. Tak kira 2023 ke 2022 ke. Supaya aku masuk setiap hari tu dalam keadaan bersih. Dan inilah yang disebut dalam hadis Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam tuan-puan mengatakan kepada manusia ni, innallaha yubsitu yadahu bil-laili liyatuba masi'an nahar. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rahmatnya kepada semua untuk mengampunkan orang-orang yang telah buat dosa pada waktu siang. Mana pada waktu malam Allah lapangkan rahmat nak ampunkan orang yang buat dosa waktu siang, dan pada waktu siang Allah lapangkan rahmat nak ampunkan orang yang buat dosa pada waktu malam. Jangan bawa dosa hari ini kepada esok hari. Jangan bawa dosa 2022 kepada 2023. Allah nak bersihkan, Allah nak ampunkan. Cara dia macam mana? Terimalah apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah berikan dengan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan kita bersangka baik dengan manusia. Ustazah nak tutup tuan-puan sekalian dengan berkongsi satu doa. Doa untuk memiliki sangkaan baik ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh salin insya-Allah ya. Kalau tak salin maknanya memang cepat pick up. Ya, memang sekali dengar ingat insya-Allah. Allahumma as'aluka at-tawfiqa limahabbika minal a'mal wa sidqa at-tawakkuli 'alaik wa husna dhanni bika. Saya ulang lagi sekali. Allahumma
as'aluka taufiq limahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaik wa husnaz zanni bika. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepada kamu untuk mengerjakan amal-amal yang engkau cintai. Aku memohon kepasrahan yang benar kepadamu dan aku memohon berprasangka baik kepadamu. Minta 3 perkara. Pertama apa dia? Agar dapat dituntun oleh Allah, dapat melakukan amalan-amalan yang Allah redai. Yang kedua, dapat benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat benar-benar bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi ya tuan-puan, qala Allah taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku bersama-sama dengan sangkaan baik hamba aku kepadaku. Kalau tuan-puan nak tahu masa depan tuan-puan, lihatlah sangkaan yang ada dalam hati tuan-puan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu je formula dia tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa Allah akan angkat tuan-puan, Allah sayang tuan-puan, Allah akan beri rahmat kepada tuan-puan, Allah akan masukkan tuan-puan dalam syurga, Allah sentiasa ampunkan dosa tuan-puan, Allah nanti tuan-puan pada waktu malam untuk tahajud, Allah nanti pada waktu siang untuk tuan-puan berpuasa sunat, Allah nanti daripada rezeki yang Allah bagi pada kita untuk kita sedekahkan. Setiap yang kita sangkakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah lakaran masa depan kita semua. Masa depan memang kita tak tahu. Ustaz tak tahu masa depan Ustaz apa akan jadi 2023. Tapi bayangannya kita boleh dapat. Apa bayangan dia? Bagaimana sangkaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, contoh ya tuan-puan, Ustazah sekarang kata, insya-Allah ya Allah, aku akan sihat. Aku akan lebih bersemangat. Aku akan maju. Hubungan aku dengan engkau akan semakin akrab. InsyaAllah aku boleh jaga mak aku dengan sebaik-baiknya ya Allah. InsyaAllah aku akan jadi isteri yang taat, isteri yang salihah. Kenapa? Kerana aku ada engkau ya Allah. Engkau yang akan memudahkan, kau yang akan membantu, kau maha menyayangi aku. Maka itulah gambaran masa depan kita. Tapi kalau dalam hati kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah nak jatuhkan kita, Allah saja nak bagi kita jadi hina, Allah saja nak buat kita rosak, kita akan sakit, kita akan sakit jiwa, macam-macam lah tuan-puan. Seolah-olah itulah gambaran masa depan kita, kita sedang lakarkan dalam kanvas hati kita masing-masing. Maka berhati-hati dengan setiap sangkaan dan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangkaan baik kita kepada orang lain itu adalah pemberian awal kebaikan kita kepada mereka sebelum tuan-puan bagi mereka apa-apa. Contoh, ustazah nak bagi hadiah pada tuan-puan semua Asmaul Husna ni. Ini memang betul-betul ya. Nanti kat luar ada satu meja yang tahfiz ustazah jaga. Semua orang kena ambil Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna ni, Ustaz buat macam ni tuan-puan supaya senang letak dalam beg masing-masing. Dekatkan diri dengan Allah, kenal Allah, belajar Asmaullahil Husna. Duduk-duduk saja dalam kereta ke apa, ambil ni. Baca, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Ini antara kita dengan Allah tuan-puan. Sedap, seronok, bahagia, dapat puji Allah. Dapat sebut nama-nama Allah. Diberi percuma, ambillah kat luar sana. Tapi tuan-puan, sebelum ustazah beri hadiah percuma ni, ini bukan kebaikan yang awal. Kebaikan yang awal adalah ustazah bersangka baik dengan tuan-puan. Itulah dia tuan-puan.
Sebelum katalah ada mak haji mana kan nak bagi ustazah, ni ustazah, acik buatkan lai cikang kat ustazah ni, lai cikang paling sedap kat Merlimau ni. Sebelum kebaikan yang nama lai cikang tu tuan puan, apa kebaikan yang lebih awal kita bagi? Husnuzan kita kepada orang tu. Nampak dari jauh, ya, tak senyum orang tu dengan kita. Kita pandang dari tadi ni, kita belum bagi dia apa-apa tau tuan-puan. Kita terus cakap, ui sombong Awal-awal kita dah bagi keburukan ke orang tu. Padahal orang tu rabun tak kasih mata. Bila kasih mata, ada orang. Kak ingatkan tiang tadi. Ya, barulah dia senyum. Jadi pemberian awal kita kepada orang, kebaikan awal kita kepada orang lain adalah hati bersih kita kepada mereka, sangkaan baik kita kepada mereka. Tengok orang muda, dia paling tak banyak dosa. Tengok orang tua, dia paling banyak amal. Nampak tuan-puan? Belajarlah untuk bersangka baik dengan setiap orang. Jangan pandang orang tua, tu jahil tu. Tu orang jahat tu. Tak. Kok jahat pun, katalah dia keluar penjara tuan-puan, macam mana kita nak pandang dia? Bersih. Dia lebih bersih daripada aku. Aku ni orang tak tahu jenayah aku buat. Dosa aku buat. Dia, Allah dah bagi kafarah, dah dapat hukuman, dia keluar penjara, dapat hukuman, dia bersih daripada aku. Masya Allah, hati kita akan baik dengan dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ya kita semua diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni terlampau mahal tuan-puan. Hari-hari kerja kita adalah untuk membersihkan. Hati yang bersih ni tempat untuk cinta Allah, redha Allah, rindu kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Maka letaklah satu niat dan keazaman tahun 2023. Yang paling kita nak fokus dan jaga adalah hati kita agar menjadi hati yang qalbun salim, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak kepada jawatankuasa Masjid Asy-Syuja'ah, kepada seluruh ahli qaryah yang budiman. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, dunia dan akhirat. Ustaz minta maaf, salah silap, ya, terlanjur kata dan sebagainya. Esok pagi Muslimat ada kuliah duha dengan ustazah ya, dekat, alamak tak ingat lah tempat dia, Pulai ya. Tajuknya adalah coretan, apa benda tajuk dia ya? Coretan ibu ke apa benda macam tu lah, pasal mak-mak ni lah ya tuan-puan ya. Jadi mak-mak, ibu-ibu semua jemput hadir 10 pagi esok dekat Pulai ya Hajah ya. Bersama dengan ustazah, sebelum lepas tu akan balik ke Negeri Sembilan, lepas tu bawa balik ke Kuala Lumpur insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Boleh tengok juga dekat booth kat luar sana, selain daripada yang percuma, boleh bantu tahfiz Madinatul Hufaz dengan mendapatkan wangian mihrab dekat belakang sana insya-Allah. Itu saja, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada